الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا وتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير أنت رب المولى نعم المولى ونعم الناصر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نوين تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الهدى ودليل تعالى الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan umum kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in. Karamil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa khabar semua pada pagi ni, pada tengah hari yang mulia ni? 2 bulan tak main, dia lupa dah pagi ke tengah hari. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tak dapat nak sambungkan dalam tempoh sebelum ni. Lepas ni pun doa lah, moga ada ruang dan juga peluang. Kena jadi babysitter lah ni. Tukar shift dengan isteri lah. Saya keluar pagi dan malam, petang jaga anak. Ni isteri cuti lah hari ni. Alhamdulillah, insyaAllah pada kelas sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan sejarah doa iftitah. Kenapa dinamakan doa sedangkan yang kita sebut ni tidak ada doa pun. Kemudian kita sebutkan berkaitan dengan niat, kemudian berkaitan dengan sebutan Allahu Akbar, yang mana disebutkan syaratnya untuk sembahyang fardu ni, masa angkat takbir tersebut mesti dalam keadaan berdiri. Kalau satu huruf sahaja lafaz Allahu Akbar tersebut dilakukan bukan dalam keadaan berdiri ketika mana solat fardu, maka sembahyang fardunya tak dikira, hanya dikira sembahyang sunat sahaja. Macam mana contohnya? Ada orang dia nak jaga sembahyang jemaah. Dia tahu kalau dia follow imam ketika mana rokok, dia dapat tak rakaat? Dapat rakaat lah kalau sempat rokok bersama dengan imam. Jadi hari itu terlambat sikit, masuk-masuk imam nak rokok dah. Jadi masa imam rokok, dia buat macam mana? Angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sekali dengan package nak turun sujud. Allahu Akbar, nampak? Angkat kepala dia, tunduk sikit, nak turun badan, bongkokkan badan sikit. Hanya beberapa, walaupun satu huruf saja berlaku bukan dalam keadaan berdiri, kan kepala dia tunduk tu kan, maka lam tan'aqidu farda, sembahyang fardu dia tak dikira. Wa tan'aqidu nafla, hanya dikira sembahyang fardu zuhur contohnya tadi tu dikira sebagai sembahyang sunat saja. Li jahili at-taharrumi duna alimihi, kerana kejahilan dia dalam menepati syarat sah takbiratul ihram bagi sembahyang fardu. Boleh? Sembahyang sunat tak ada masalah. Sembahyang sunat kita duduk, nak sembahyang ba'diyah contohnya, sembahyang qabliyah, sembahyang duha ke, angkat takbir dalam keadaan duduk, baca Fatihah duduk, lepas tu rasa kuat bangun, silakan. Ataupun rakaat utama duduk, rakaat kedua nak bangun, silakan, tak ada masalah. Tapi syarat sembahyang fardu mesti dilakukan dalam keadaan berdiri. Itu kita dah bincang sebelum ni. Juga berkaitan dengan lafaz Allahu Akbar ni kita dah sebutkan, bila ibu ayah akan jadi berdosa, akan berdosa kalau anak-anak tak dapat sebut benda yang asas ni, Allahu Akbar. Dia ada anak,
Tapi anak dia tak boleh sebut Allahu Akbar lagi. Ada pendapat yang kuat, Imam Ibn Hajar mengatakan kalau anak sebut dah sampai umur mumayyiz. Apa mumayyiz? Untuk tengok, ibu-ibu sekalian tengok anak kita ni. Dia boleh makan sendiri, dia boleh minum sendiri, dia boleh cuci kemaluan sendiri. Ini 3 syarat mumayyiz. Kalau anak dah sampai 3 benda ni, dah boleh urus sendiri, umur berapa? Ikutlah budak, ada 5 tahun tak reti lagi, ada 5 tahun dah pandai dah, ada 6 tahun, insyaAllah kebanyakan dah reti lah semua ni, cuci kemaluan ni, apa makan sendiri, minum sendiri. Kalau tak boleh sebut Allahu Akbar, mak ayah berdosa. Sebab apa? Kecuaian mak ayah dalam mendidik anak-anak. Ini pandangan pertama oleh Imam Ibn Hajar, kan? Dan pandangan kedua luas sikit, iaitu Imam Ramli kata kalau anak sebut sampai umur baligh, perempuan 9 tahun, lelaki 15 tahun, tak dapat sebut Allahu Akbar, maka baru dikira sebagai berdosa. Jadi semua ni kerana apa ni? Kerana ibu ayah tersebut mandul. Nabi SAW tanya pada sahabat, ma ta'uddu ar-raqub fikum, apa yang kalian faham tentang seorang yang mandul? Kata Nabi SAW, laisa lahu, kata sahabat, laisa lahu walad, yang mandul ialah mereka yang tidak ada anak. Kata Nabi SAW, laisa zak, bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi orang yang mandul, ar-raqub fikum alladhi lam yuqaddim liwaldihi syai'ah, orang yang tidak memberikan apa-apa pendidikan agama pada anak dia, tak ajar bab semayang, bab wuduk, bab ni, ataupun tak hantar anak pergi mengaji, ni mak ayah mandul walaupun anak dia ramai. Tapi tak reti apa ni, Quran kira, semayang pun tak ajar, tak hantar anak-anak mengaji, anak dia ramai tapi dia juga dikira sebagai mandul. Na'udzubillah min zalik. Maka kita jangan jadi ibu ayah yang mandul. Tak pandai, hantar kepada orang yang pandai. Kalau tidak, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah lah, cover 2 bulan semua ni lah. Ini baru nak masuk tajuk 58. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya petik daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kata pengarang rahimahullahu taala, al-qiyamu fil fardi lil qadiri, berdiri bagi salat fardu adalah wajib bagi yang mampu. Perkataan mampu ni, tengok dulu. Ada orang dia tahu daripada awal dia tak boleh nak berdiri dah. Berdiri saja pening saja berdiri. Maka orang macam ni boleh dibenarkan terus duduk. Ada orang dia terus duduk atas kerusi. Tengok dulu apa yang dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak lipatkan kaki masa sujud. Baik, nanti masa sujud kamu duduk atas kerusi, tapi kamu dah mampu berdiri, berdirilah. Itu maksudnya berdiri bila mampu. Ada orang dia baca berdiri mampu berdiri sekejap aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tak larat dah, maka duduk. Sebab dia mampu berdiri sekadar tu je, maka duduk. Habis rakaat pertama, rakaat kedua dia rasa kuat pula, berdiri. Betul, maksudnya berdiri apabila mampu. Begitulah yang seterusnya, tengok pada keadaan dia. Tak boleh dia terus ambil kerusi duduk, kecuali lah memang kita sebut tadi, dia berdiri saja pening, nak pitam saja berdiri. Tu tak apa, dia tahu daripada awal. Tapi kena tengoklah keadaan diri orang tu macam mana. Secara umumnya bagi sembahyang fardu wajib berdiri, wajib berdiri yang mana? Masa takbiratul ihram, kemudian baki rakaat yang lain ikut mana dia mampu. Sembahyang sunat tak ada masalah, duduk je. Tapi lagi ada perbahasan tentang pahala pula orang yang sembahyang duduk ni. Syaratnya berdiri ni ialah hendaklah betul tulang belakang dia. Jika tidak mampu, seseorang itu boleh berdiri sambil membengkokkan badan dia. Membengkokkan. Yang betul yang mana lah ayat dia? Membongkokkan. Dia sandar ke belakang ke? Yang penting berdiri. Dia tak mampu berdiri tegak, kecuali dia terpaksa sandar, pun wajib juga dia buat. Sebab namanya berdiri. Jika tak mampu keadaan yang demikian, barulah sembahyang duduk. Sembahyang duduk pula ni yang asalnya bukan duduk atas kerusi. Itu datang ulama-ulama yang moden ni. Asalnya ialah cara duduk, sembahyang duduk ialah cara duduk secara tasyahud awal. Itu cara yang betulnya lah, asal-asal sembahyang. Asal-asal sembahyang duduk.
Dan hari ni tuan-tuan, ada orang mungkin tak jumpa dah. Dulu kita jumpa ada kerusi ni, kemudian pelapik tu pula, kan? Perasan tak? Kursi dia ada tempat pelapik tangan tu kan? Orang panggil apa tu? Yang boleh buka ni tepi ni, pelapik tu. Kursi kuliah tu lah. Jadi mereka buat macam hak sedap lagi, ada bantal pula tu. Sudah. Kan? Dia sujud atas bantal, tak boleh, tak perlu buat yang tu. Tak perlu nak susah-susah. Ada yang main tanya soalan, ustaz, masa kita sembahyang duduk ni, tangan ni macam mana? Masa rokok tangan macam tu ke? Sekerat. Selagi masa sujud tangan lurus ke bawah ke? Tak payah susah-susah, letak je atas paha. Ni bincang sampai macam tu kan? Fiqh tak bincang macam tu pun. Mudah aja. Jadi tak perlu pula nak ambil pelapik tu kan, sujud atas pelapik tu. Cara dia rokok macam biasa, tunduk je. Sujud lebih rendah pada rokok. Tu je. Boleh nak? Jadi yang asalnya duduk, sembahyang duduk ni, duduk ketika mana tasyahud awal. Macam itulah cara sembahyang duduk. Maka datanglah ulama-ulama bahaskan tentang masalah duduk atas kerusi. Okay? Apa tak boleh duduk sembahyang berbaring. Biasa tengok tak orang sembahyang berbaring? Tak no? Saya kat Mesir tengok pak cik tu tak larat lah. Masa tu sembahyang tarawih, bawa bantai. Kita pun, pak cik, awal yang main tidur kat masjid ni. Rupanya nak sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni tak mau bagi terlepas jemaah. Tua dah tak larat. Tapi bawa bantal. Macam mana cara berbaring ni? Kaki menghadap arah kiblat. Kepala bagi tinggi sikit. Tak terlepas jemaah dia. Tarawih saya tengok pak cik ni. Tu dia. Semangat kot tu. Main orang kita habis 8 cerah. Pasal apa? Salah moral ke? Salah apa? Jadi bila kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, ada zikir, ada baca Quran, ada selawat, bila sampai time kita nak beribadah, nak munajat, Tuhan akan bagi rasa kekuatan. Pasal apa? Dalaman sudah terisi. Yang tak dia rasa malas ni kena apa? Sebab dalaman ni kurang. Sebab tu nak bagi timbul rasa semangat ni pada ni, buang perasaan malas ni, paling kurang kena zikir lah, kena ada zikir. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali bagi ada. Bila masuk yang mulia ni, hak benda malas tu keluar, hak tak elok tu dia keluar. Sekarang ni hak tak elok tu duduk banyak lah, duduk dalam jiwa banyak. Maka bila nak masuk hak mulia dia rasa berat. Nak selawat dia rasa berat, nak baca Quran dia rasa berat, nak sembahyang dia rasa berat. Pasal apa? Benda kotor banyak, dia rasa berat, dia halang habis karat. Itu saya tengok lah dekat Mesir. Berbaring, kalau tak boleh ni berbaring di sisi, maksudnya berbaring arah kanan. Kalau tak boleh, lentangkan badan. Hak saya catat pak cik tadi tu. Bawa bantal, kepala bagi tinggi, kaki menghadap arah kiblat. Kalau tak lentang badan pun tak boleh, buat dengan nak mata je, sembahyang isyarat dengan nak mata je. Tu dia. Rokok, sujud, dia niat macam tu. Anak mata pun tak nak buat, sembahyang dengan hati. Niat dengan hati je. Ni orang duk ambil ajaran taslim yang ni lah. Tak payah pergi Jumaat lah, yang penting aku niat nak pergi. Tak boleh. Kamu bukan uzur apa. Hati pun tak mau nak sembahyang, matilah. Tak mau hati pun tak terasa nak buat ni, matilah. Macam mana kan? Astaghfirullahaladzim. Jadi kenapa hadirin sekalian? Sebab ni hati ni tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, tuan-tuan semua nak balik kerja petang sekali, kadang-kadang keluar sebelum asar. Maka hati ni biar ada. Ya Allah, kalau aku sempat nak semayang, aku akan semayang asal di awal waktu sekejap lagi. Ada orang macam-macam bagi alasan, jam lah, sangkut lah, nak keluar awal ke. Tapi hati tak ada berpaut dulu. Kalau sekiranya kita ni dah pasang azam nak semayang di awal waktu, kemudian datang uzur menyebabkan tak boleh nak semayang di awal waktu, InsyaAllah pahala pun sama berjalan macam kita semayang di awal waktu. Kerana apa? Hati tersebut berpaut. Okay, itu saya baca sikit-sikit itulah. 59. Orang yang berkemampuan boleh mengerjakan solat sunat dalam keadaan duduk dan berbaring di sisi badan, baring belah kanan, bukan dalam keadaan terlentang, dan juga boleh duduk untuk rukuk dan juga sujud. Dia mampu berdiri, tapi nak sembahyang duduk, bolehkah? Tak ada masalah. Untuk sembahyang sunat lah. Wa ajrul qa'idil qadiri nisfu ajril qa'imi wal muttaji'i nisfu ajril qa'idi. Pahala orang yang mengerjakan solat sunat secara duduk sedangkan ia mampu berdiri
adalah setengah saja daripada pahala orang yang solat berdiri. Ni kalau dia mampu, tapi dah nak sembahyang duduk, sembahyang sunat cara duduk pula, setengah aja pahala dia. Pasal dia mampu. Kalau orang tu uzur, dia memang tak boleh nak berdiri dah, lalu dia sembahyang sunat dalam keadaan duduk, pahala dia insya-Allah full mark, sama. Beza dia kat mana? Dia mampu tapi dia buat yang kurang afdal. Ada seorang imam dalam mazhab Imam Syafi'i ini, namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Makamnya sebelah dekat makam Imam Syafi'i, dalam satu masjid. Umur beliau ni dekat 100 tahun dah. Semayang ni jalan dekat luar ni pakai tongkat, terketar-ketar jalan. Tapi main nak semayang, buang tongkat tak tepi. Semayang takbir elok aja. Diri pula sampai orang kata Tuan Syekh boleh semayang duduk ni. Keadaan ni diuzurkan, dibenarkan semayang duduk. Dia kata kalau aku semayang duduk aku takut. Takut apa? Takut duduk tersebut kerana nafsuku. Masya-Allah. Jadi aku tak mau buat benda yang mulia kerana nafsuku. Tu didikan. Nabi pernah semayang duduk tuan. Nabi pernah semayang duduk. Masa perang Uhud, Nabi SAW digasak dengan begitu dahsyat. Antaranya Nabi digali lubang oleh Abu Amir Al-Fasik. Dia orang Islam tapi fasik. Dialah yang tubuh Masjid Dirar dekat Masjid Quba. Itu tahun 10 Hijrah. Tahun 3 Hijrah perang Uhud, dia dah korek lubang dah, nak bagi Rasulullah ni mati. Tu Abu Amir Islam, tapi dia berpura-pura sebagai Islam. Maka ketika dia gasak tersebut, Rasulullah jatuh dalam lubang. Nabi pakai 2 baju besi, nak bangun tak larat, tak kuat sebab cedera parah. Maka ringkaskan cerita, datanglah Sayyidina Talha mengatakan, ya Rasulullah, pijak badan saya ni, supaya Rasulullah dapat naik sembunyi belakang batu. Sayyidina Talha ni, lepas tu Nabi puji dia, aujabat Talha, wajiblah Talha syurga untuk dia, syurga untuk Talha. Lepas mana dia pertahankan Nabi, dapati di tubuh badan dia hampir 70 tikaman kena tikam, musuh serang dia. Jadi lepas tu Nabi semayang duduk. Sahabat-sahabat semayang dalam keadaan berdiri, makmum berdiri, imam semayang duduk, boleh ke? Tak ada masalah. Makmum selek, imam orang yang buta, tak ada masalah. Saya dapat soalan minggu lepas, salam, imam boleh duduk ke? Sudah, perkenal diri pun tak. Saya nak jawab macam mana ni? Walaupun saya tahu dah nak tanya imam tu boleh ke semayang duduk. Jadi nak jawab soalan mesti ada gambaran dulu. Imam ni tak boleh duduk, dia nazar ke, dia apa ke? Tu jenis tu saya tak jawab dah soalan. Macam nak gaduh, boleh duduk ke imam? Tak kenal siapa, soalan dia macam mana? Tu kena garang sikit lah. Dan pahala orang yang solat berbaring di sisi adalah setengah sahaja daripada orang yang solat duduk. Kesempurnaan qiyam masa berdiri ni, sempurna dia macam mana? Kita ni tuan-tuan, tumpukan mata hanya tempat sujud saja. Kecuali satu saja mata kita ubah. Kat mana? Masa tasyahud. Yang lain semua tengok tempat sujud. Masa tasyahud angkat jari telunjuk tu, mata ubah tengok jari telunjuk. Sebab jari telunjuk ni dia ada aurat yang bersambung sampai ke hati. Ni tasyahud. Jadi kalau depan Kaabah sekalipun, sembahyang depan Kaabah sekalipun, tetap juga tengok tempat sujud. Sebab Nabi tegur sahabat, ma balu aqwam, apa nak jadi satu kaum ni, yarfa'una absarahum, sentiasa angkat kepala tengok sana sini tu walaupun depan Kaabah. Ustaz, bukankah Kaabah sunat kita tengok? Ya, tapi bukan dalam sembahyang. Hatta walaupun kamu sembahyang belakang Nabi, tetap juga tengok tempat sujud. Hatta depan kamu jenazah, tetap juga tengok tempat sujud. Kita duk tengok habis, ni arnab terbalik, ni gajah terbang. Itu nama kain melekat kan, gajah duduk, arnab tergolek semua tu. Allah. Jadi sebab tu nak main semayang tempat-tempat musalla, surau, masjid ni, ada adab dia daripada sudut pakaian tu, bukan lebih kurang. Ni pakai nak sila nikmati kambing golek kami. Allah, kita duduk belakang, duduk tengok kambing golek dia tu, bahaya. Ujian semua tu. Jadi mata tengok tempat sujud. Jangan duduk baca lah kain pelekat orang tu. Ni Siti Khadijah ke, Siti Narifah ke, tak payah, tengok tempat sujud je. Jangan marah telefon. Menjadikan hati kamu itu hanya tertumpu kepada Allah Ta'ala.
Orang sufi hadirin sekalian, kalau mereka dah angkat takbir sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian hati terlintas benda yang lain, mereka dikira tipu Tuhan. Tipu orang ni. Kenapa hati tak fokus pada Allah Ta'ala? Sebut, mulut dia sebut Allah lebih besar. Dalam iftitah, wajah tu, aku menghadap wajahku kepadamu ya Allah, maksudnya hatiku. Tiba-tiba hati teringat Allah. Kita ni, apa yang menyebabkan hati berubah ni? Siapa? Keadaan sebelum sembahyang, kan? Keadaan sebelum sembahyang, kadang duk menyembang, kadang duk balik handset, kadang duk tengok TV, duk gelak-gelak. Masa tu terus masuk sembahyang. Kadang tengah duk khayam, tergelak seorang-seorang. Teringat cerita tadi lawak dengan kawan dia tu. Pasal apa? Tak ada persediaan. Tak ada persediaan nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu hati jadi goreng. Ada seorang sahabat tengah sembahyang duk urut janggut. Macam dia seorang janggut contohlah. Kalau kita lah kawan-kawan kan, duk sembahyang macam tu apa? Nabi SAW kata apa? Lau khasha'a qalbuhu la khasha'a jawarihuh. Tu saya melawak tadi nah. Tak boleh kata kat sahabat lah. Nabi SAW tengok sahabat sebut, Nabi kata apa? Lau khasha'a qalbuhu. Kalau hati dia khusyuk, la khasha'a jawarihuh. Pasti anggota badan ni akan khusyuk. Kan? Hati ni masya-Allah. Ada sahabat doa ya Rasulullah, kenapa doa saya tak pernah mustajab pun? Macam mana nak mustajab sedangkan hati kamu teringat kepada kambing kamu? Kan? Jadi doa tapi duk teringat kat lain, tak ada fokus. Ni hati ni masya-Allah, dia lari sikit habis. Tu orang kata apa? Daripada mata jatuh ke hati kan. Orang tanya macam-macam sebab, apa punca tak khusyuk? Puncanya mata lah. Kan? Puncanya mata. Saya cukup geram dekat Facebook ni. Berita cakap apa? Mr. Berg ni, nama dia tu, geram sungguh. Nama apa? Tokai Facebook ni. Palung tu lah. Kita duk apa page yang kita like, buat noti dia tak naik. Tiba-tiba naik page yang lain. Dulu ada naik juga notification semua tu. Lah ni tak naik dah. Cancel tak boleh. Dia ubah habis lah ni. Masuk habis hak pelik-pelik tadi tu. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, masa berdiri ni jangan berpaling ke kanan ke kiri. Ini dalam hadis dipanggil ikhtilas. Syaitan curi pandangan ikhlas dia. Ada orang dia terbiasa, sahabat saya apa tak tahulah sekarang okey dah kot. Sembahyang saja bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dia suka tengok kanan kiri. Pasal apa? Rupanya masa kecil-kecil terbiasa. Jadi terbawa-bawa. Ini dipanggil dalam hadis dipanggil ikhtilas. Syaitan curi pandangan dia. Curi pandangan ikhlas dia tu. Tengah duk baca elok, tengok-tengok terbaca tulisan. Curi, syaitan dah curi pandangan ikhlas dia tu. Jadi tempat sujud kita ni penting. Tempat sembahyang kita ni penting. Jangan sembahyang ada muzik kuat, jangan sembahyang celah-celah kain yang tak dilipat. Hak mana kain-kain sikit, sembahyang. Semua tu mengganggu kita ni. Jadi cara yang dia macam mana? Jaga mata insya-Allah. Saya sama insya-Allah bagi masa sebelum kita nak solat. Baru hati dapat fokus. Betul bahasa Melayu tu kata, daripada mata turun ke hati. Pandangan mata yang silap, duk tengok yang bukan-bukan, menyebabkan sembahyang dikira nak cepat ya, dikira habis ya. Sebab penuh dengan benda haram, benda halal nak masuk payah. Seterusnya, hikmah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kiri letak kanan tak ada masalah. Tapi tak dapat benda sunat. Yang kita dah buat ni, kanan letak kiri. Pasal nak ikut sunnah Nabi SAW. Cara ni pula, cara nak letakkan dibahaskan ada 3. Ini sekali kata tunjuk jam pula. Ni pergelangan tangan kita ni. Genggam sini. Cara yang pertama kosongkan. Kosonglah, tak ada apa. Cara yang kedua naik Allah. Satulah maksudnya Allah. Cara yang ketiga naik jari tengah pula. Sama dengan jari tunjuk. Allah dan juga Rasul. Jari ni pun dibincangkan ni. Nak rapat kan nak renggang. Kalau dia sebelum i'tidal, jari ni direnggangkan, jangan rapat. Tu dia. Detail mazhab Imam Syafi'i ni. Ada jari dirapatkan bila ni keadaan jari dirapatkan? Selepas i'tidal, itu masa sujud. Masa letak tangan antara dua sujud. Masa letak tangan ketika tasyahud, jari ni bagi rapat. Masa sujud jari bagi rapat. Masa rokok sekali, jari bagi renggang. Jari pun dibincangkan, rapat ke ni. Ini letak macam ni.
Kemudian cara letakkan pula ni, kita ada pusat. Okey. Bukan letak atas lubang pusat tu. Ni pusat kita ni atas pada tu. Maksudnya antara pusat dan juga dada. Okey. Kemudian ni tengah-tengah ni letak sikit tepi pusat. Macam ni. Ni tengok butang ni. Contohnya bukan suatu tengok butang ni. Sebelah ni. Dia berbetulan dengan hati kita ni, letak sebelah. Jangan ke kiri sangat. Ni mazhab kita. Ada mazhab Hanafi, Hanbali atas sikit. Okey. Mazhab Syafi'i tengah-tengah antara pusat dan juga dada. Mazhab Maliki bawah pada pusat. Dekat pinggang, dekat bawah sikit. Ada saya tengok dekat Mesir dulu ni masa mengaji, dia buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sembahyang saya tanya, ni mazhab apa? Apa mazhab? Mazhab kamu mazhab sendiri kan? Dia marah saya. Ni semua ni mazhab sendiri, tak ada empat mazhab. Macam nak cekik tengkok tu kan. Ni mazhab sendiri. Dia melawak. Tapi ada, saya dulu jenis tanya dulu kat Mesir tu. Ni kamu mazhab mana ni? Apa mazhab-mazhab? Tahu dah orang macam tu tak ada mazhab. Baik, kenapa nak letak ni? Menunjukkan betapa hinanya dan benar-benar menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tangan kita pun tak pergilah merata. Bila pegang letak kat sini kan. Kita nak fokus sungguh. Tangan tak liar, tak berjalan merata. Ia juga yang kedua sebagai satu isyarat mendirikan tunjang ubudiyah kehambaan di hadapan Allah serta menjaga hati daripada mencintai selain daripadanya. Hikmah tangan diletakkan di bawah dada, iaitu di atas pusat, antara dada dan juga pusat, sebagai isyarat menyempitkan laluan syaitan. Itu isyarat-isyarat hikmah belaka itulah. Ini kerana tempat ini merupakan laluan ke hati, yang mana syaitan boleh mengganggu supaya orang yang solat itu was-was dalam solatnya. Syaitan paling suka ganggu orang semayang ni waktu bila? Dua tempat. Yang pertama masa takbiratul ihram. Sebab tu masa takbiratul ihram ni jangan panjang-panjang. Kalau boleh segera-segera kita sebut sebenarnya kan, Allahu Akbar. Itu paling afdal. Kalau nak panjang boleh, jangan lebih daripada 7 alif ataupun 14 harakat. Allahu Akbar. Kalau lebih tak apalah, tapi tak utamalah. Sebab demikian. Pasal apa? Sunat dia segera. Allahu Akbar. Lintas je saja kesembahyang zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Taala. Lintas je. Tu kena perlukan latihan to be perfect. Praktis. Jadi kerana apa? Supaya tidak ada ruang syaitan nak ganggu bagi was-was ketika mana takbiratul ihram. Kalau was-was ketika mana takbiratul ihram, Allah 3 ke 4. Aku ni apa tadi? Tak sah sembahyang dia. Kenapa? Syarat sembahyang, syarat niat ni mestilah jazim, putus, sungguh-sungguh nak buat. Itu keadaan yang pertama, syaitan nak ganggu kita ni. Keadaan yang kedua, syaitan ganggu bila masa kita sujud. Maka disebutkan syaitan dia akan tiup punggung ni, bagi kita berasa. Nabi SAW kata apa? Jangan kamu berhenti ataupun keluar daripada sembahyang kecuali setelah mana yakin dengar bunyi ataupun tercium bau. Tu confirm lah tu. Kena berhenti sembahyang. Jadi kadang-kadang masa sujud tu duk berasa perut dia kan. Berasa perut tapi tak keluar angin lagi, jangan berhenti lagi. Kalau confirm keluar angin, terdengar bunyi ataupun tercium bau, maka berhenti sembahyang. Ini dah angin keluar, pintu pecah dah, kuat sangat. Orang pun tercium bau dah, duk salah ni syaitan semua ni, syaitan. Syaitan apa? Kamu sendiri tu. Tak ada syaitan lah. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu syaitan dia cukup lemah kalau orang sujud ni. Sujud bagi betul. Syaitan lemah sebenarnya, dia takut. Tu ada beberapa keadaan dia. Baik, tengok sikit. 1,5. Sana. Sekarang kita nak tengok ni membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu illa li'uzrin limasabqin baghairihi. Membaca surah Al-Fatihah adalah wajib. Imam ke, makmum ke, wajib baca. Sebab tu Fatihah ni wajib kita talaqi. Betulkan, tanya ustaz-ustaz cara online ke, yang afdalnya berdepanlah talaqi untuk betulkan Fatihah kita ni. Kalau tidak, duk bawa ke salah satu lapa mana tu 40 tahun, 30 tahun, tapi tak pernah nak betulkan dengan ustaz-ustaz. Jadi sebab benda ni fardu ain, wajib Fatihah ni. Maka betulkan, carilah mana-mana ustaz-ustazah untuk tengok bacaan Fatihah ni betul ataupun tidak. Zaman sekarang mudah.
Tak boleh nak tak sempat pergi mengaji ni, tak apalah online. Kan? Tengah-tengah malam tak apa. Kan? Takut malu kan. Kecuali orang yang mempunyai keuzuran kerana tertinggal bacaan oleh imam dan sebagainya. Apa dia contohnya? Apa? Dia terlewat nak sembahyang. Masbuk ni orang yang tak sempat, masa tak cukup, kadar masa yang cukup untuk baca Fatihah. Jadi masuk-masuk sempat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, imam rukuk. Maka dia boleh tak rukuk sama imam? Boleh. Ini imam tanggung. Al-imamu dhamin wal ma'munu amin. Imam tanggung, makmum selamat. Tapi kalau keadaan yang kedua, dia datang lambat sembahyang, imam nak rukuk dah, dia angkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhan. Duk pulun baca doa iftitah, buat benda sunat. Lalu imam rukuk. Bolehkah dia rukuk sama imam? Boleh. Kenapa tak boleh pula? Tuan pandai. Kenapa tak boleh pula? Tadi boleh, ni tak boleh pula. Ni kan, sebab dia telah sibukkan dengan benda sunat. Jadi dia kena buat macam mana? Dia kena baca Fatihah juga, tapi sekadar mana doa iftitah yang dia baca. Dia takdirkanlah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dengan Fatihah tersebut. Berapa ayat nak kena baca? Sepatutnya macam mana? Dah lewat terus baca Fatihah. Ni dah lewat nak baca juga yang sunat, tak boleh. Jadi imam tak tanggung keadaan macam ni. Tuan jangan marah tu. Apa dah jawab tak boleh, tiba-tiba saya tanya tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa? Sebab mengaji macam tu. Kita dah jawab yakin dah, tiba-tiba saya tanya pasal apa pula tak boleh? Pasal apa pula boleh? Jadi sudah jawab macam mana ni? Goyah kita ni. Jadi saya nak ajar supaya kita jawab bagi yakin. Mengaji sampai macam tu. Baik. Apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hendaklah membaca basmalah dengan segala tasdidnya. Ada 14 tasdid. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lari makna tu. Kalau iya makna lain, iya makna lain. Iya kepada engkau lah ya Allah kami sembah. Iya kepada matahari lah kami sembah. Na'udzubillah min zalik. Beza kat mana? Syaddah aja. Sebab tu kena baca, kena mengaji tajwid ni. Fatihah terutama dia. Tidak sah menggantikan huruf dha dengan huruf dha, waladha waladha. Sedangkan dia mampu sebut. Disyaratkan juga tidak melakukan kesalahan yang boleh merosakkan makna bacaan. Siratal ladzina an'amtu, siratal ladzina an'amta, sirat jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah. Kalau ditukar siratal ladzina an'amtu, aku yang beri nikmat, dia kata dia. Kalau sengaja sebut kafir. Sengajalah. Itu tak sah. Dan hendaklah bacaan sebut berturut-turut. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Semput, penat. Dia niat nak berehat, maka dia memutuskan mualat. Memutuskan berturut-turut tak boleh. Okey. Apa lagi yang memutuskan ni? Contohnya lagi, kalau masalah bersin. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Hachim. Kemudian dia sebut Alhamdulillah. Masa Fatihah tak boleh selang dengan zikir yang lain, walaupun bersin tadi tu. Apa kalau dia tengah-tengah baca Fatihah, dia sebut Alhamdulillah sebab bersin, maka Fatihah sebut tak boleh, dia kena ulang balik Fatihah berdawai. Sebab mesti berturut-turut. Kalau waktu yang lain, imam tengah baca surah, tapi masa nak baca surah tu imam kadang lupa, tak ingat ayat tersebut. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Astaghfirullahalazim. Untuk imam doa astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bolehkah zikir istighfar macam tu, selawat ke? Bolehkah? Bolehkah tuan? Macam takut ni, senyum sikit. Kalau waktu yang lain tak ada masalah. Ada satu jemaah ni berlaku, dia ni tu imam tak ingat ayat, makmum kat belakang tak puas hati. Apa tu imam tak ingat ayat ni? Gemah makmum pun. Duk marah kau tu imam. Bila imam lupa, dia pun astaghfirullahalazim. Allahumma berhenti terus, ataupun tak ikut dah imam mufaraqah. Sedangkan apa ni? Sedangkan hukumnya harus, tak ada masalah, boleh je.
Yang tak boleh ni masa baca Fatihah. Jangan duk selang dengan zikir yang lain. Bismillah sampai waladhdallin ada 7 ayat. Mesti sambung satu-satu ayat. Okey. Bacaan Fatihah sudah tidak dikira dengan diam yang lama jika dilakukan secara sengaja atau diam yang sedikit tetapi berniat untuk putuskan bacaan Fatihah. Begitu juga bacaan Fatihah tidak lagi dikira kerana diselangi dengan zikir macam tadilah, kan? Kecuali ada keadaan yang dibenarkan, terlupa, kan? Tengah dia suka zikir alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, terlupa, tak apa, jangan sebut terlupa pula lah dia terlupa. Ataupun diselangi dengan sesuatu perbuatan yang sunat menyebutnya. Semalam contohnya seperti menyebut amin. Imam ni, makmum ni, dia angkat takbir, contohnya sembahyang maghrib, Allahu akbar, dia terus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, kan? Padahal sepatutnya makmum ni buat macam mana? Dia kena dengar dulu imam baca Fatihah, tapi dia pun nak pulun sama. Tok imam baca Fatihah, dia pun nak baca Fatihah sama. Tapi imam habis dulu, waladhdallin, dia siratal ladzina an'amta alaihim, imam sebut amin. Bolehkah dia sebut amin sama imam? Ini dibenarkan. Amin siratal, dia sambung balik, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi ini tak ada masalah. Sebab apa? Amin tu memang dituntut untuk baca. Adapun bersin tadi tu, dia masalah peribadi kita, kan? Bukan semua orang bersin. Ya tak? Kita saja bersin. Jadi tak boleh selang dengan zikir yang lain, ataupun membaca ta'awuz, ataupun memohon rahmat, sujud tilawah, kan? Masa pagi Jumaat baca sujud tilawah. Imam baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam turun sujud tilawah, sujud sajadah. Kita baru siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tengok imam sujud tilawah. Apa hukum kalau imam sujud tilawah? Kita kena buat apa? Wajib follow, kan? Imam tak sujud tilawah, kita pun wajib jangan buat. Wajib follow imam lah. Imam tak buat, kita jangan buat. Sedangkan yang tadi kita tengah baca Fatihah, tapi disebabkan timing tersebut kerana masalah solat, tuntutan dia waktu tu, timing dia kena, maka follow ikut imam. Ni ada hukum ya, yang kita kena wajib ikut imam, benda sunat ni. Kalaulah pernah berlaku soalan yang orang tanya, ustaz, apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang isyak, hari tu imam terlajak sampai 5 rakaat. Kami tunggu imam lah dekat tasyahud akhir tu, kami stay kat bawah, imam naik atas. Imam sangka dia baru rakaat ketiga, rupanya dia terlajak sampai 5 rakaat. Jadi bila sampai dia dah sedar, rukuk, i'tidal, sujud semua tu, imam nak buat apa lagi? Sujud sahwi, kan? Bila imam buat sujud sahwi, makmum kena buat tak? Kena buat tak? Tak kena. Belah ni? Macam mana? Tuan-tuan nak jawab kan mana ni? Sekarang ni dah sembahyang, contoh sembahyang isyak 4 rakaat, kan? Yang imam tu terlajak sampai 5. Sujud sahwi kalau imam buat, makmum pun kena buat. Jadi ada makmum ni yang degil ni, ini kesalahan untuk imam, dia terlajak. Kami cukup 4 rakaat, buat apa kami nak sujud sahwi? Kalau dia tak mau ikut, kalau imam sujud sahwi dia tak mau ikut, batal sembahyang. Sudah. Kecuali dia niat mufaraqah lah, niat tak mau ikut tok imam. Aku kali ni protes tok imam. Sudah. Ini ada hukum-hukum ni lah, yang perlu diperincikan lagi lah. Ala kulli hal, itu contoh tentang Fatihah. Lagi 5 minit. Cuba tengok muka surat 63, apa yang ada dalam surah Fatihah ni. 63 ni, surah Fatihah terdapat di dalamnya beberapa makna. Ada yang pertama, kita sedang puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada sedang kita sanjung Allah, ar-Rahmanir Rahim. Ada sedang kita tamjid, mengagungkan Allah, kalimah maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ni sedikit faedah. Kita dah baca Quran yang ada hari ini riwayat Hafs an Asim. Dalam riwayat ni dia ada boleh baca dua, kan? Hafs ni maliki yaumiddin. Ni saya bagi maklumat tambahan sikitlah, ilmu tambahan. Boleh juga dibaca maliki yaumiddin.
Jadi kalau dengar imam baca rakaat pertama Maliki Yaumiddin, rakaat yang kedua Maliki Yaumiddin tanpa ada panjang kat ma tu, maka jangan ditegur pula Maliki Yaumiddin, kita Maliki Yaumiddin. Duk tegur tu imam pula. Sedangkan dia ada riwayat boleh, tak ada masalah. Kan? Apa tu, dan juga itu tanda imam tu faqih. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua dia pendek. Tapi syaratnya kata Syekh, kami sebut, tengoklah keadaan makmum ni. Kalau hari ni semua pakat dengar ilmu ni, kemudian kalau sembahyang yang kita baca kuat, subuh, maghrib, isyak, imam dah baca Maliki Yaumiddin, makmum semua dah tahu dah, hukum boleh, tak ada masalah lah. Kan? Ini makmum saja, imam saja nak buat kata dia power. Jadi makmum pun tak tahu lagi. Jadi pakat tolong tegur dalam sembahyang lagi, cempera habis lagi. Kan? Iqrar, adanya pengakuan ataupun perjanjian, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kita berjanji dengan Allah nak sembah Allah aja. Wa iyyaka nasta'in, nak minta tolong dengan Allah. Itu secara hakikat dia. Ada doa, kita minta doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta Allah Taala tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang betul, itu jalan nabi-nabi, rasul-rasul yang kau berikan nikmat, bukan jalan Yahudi, bukan jalan orang Kristian. Maghdubi alaihim waladdallin, amin. Pada permulaan surah Al-Fatihah, kita menyebut kalimah alhamdu, yang kita terjemahkan segala puji. Apa maksud segala ni? Segala puji hanya bagi Allah. Segala apa ni? Tengok tu. Segala maksudnya seluruh makhluk. Ada di kalangan malaikat, jin, manusia, termasuk haiwan, puji Allah. Ada banyak cara nak puji Allah ni. Sana' tu maksudnya puji Allah. 5 minit ni. Tapi ungkapan yang paling agung ni apa dia ni? Alhamdulillah. Bila kita ni, hadirin sekalian, umat Nabi Muhammad nanti digelar sebagai apa? Umat yang paling banyak puji Allah. Lepas kita keluar tandas, kita sebut apa? Baca doa apa? Yang pertama ghufranaka. Ghufranaka 3 kali. Kemudian baca doa keluar tandas. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ataupun alhamdulillah. Jangan keluar tandas lega dulu. Sunat juga macam kita lepas minum air ni. Minum. Sedap air ni. Lain macam hari ni. Dulu. Padahal sunat apa ni? Walaupun lepas teguk ni, alhamdulillah. Ni Allah redha ni. Disebutkanlah hadis, lepas makan, lepas minum, kita sebut alhamdulillah. Allah redha, Allah sayang kepada kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam alhamdulillah. Alhamdulillah ni memberatkan timbangan mizan kita ni. Ada orang zikir mereka alhamdulillah ya. Diuji pun alhamdulillah. Allah bagi sakit pun dia rasa alhamdulillah. Allah bagi nikmat pun alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Kenapa? Kalau datang daripada Allah, tak ada yang buruk. Nabi SAW, kita sebut sebelum ni, kalau sahabat nak kenal Nabi hari itu gembira, bila ditanya, ya Rasulullah, macam mana keadaan hari ini? Nabi akan sebut alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau hari tersebut perkara yang kurang menggembirakan, Nabi sebut apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita macam mana hari tu? Mood tak elok. Bolehlah. Dulu. Tapi Nabi ajar baik ke buruk, semua alhamdulillah. Sebab datangnya daripada Allah Ta'ala. Bayangkan satu kalimah sahaja jika keluar dari hati yang ikhlas, ia memenuhi, memberatkan timbangan mizan. Bagaimana kalau orangnya zikir alhamdulillah, subhanallah. Soalan terakhir. Surah ini juga mengajar kita agar sentiasa mencari garis panduan hidup. Dengan kita menyebut ihdina, ya Allah, berilah hidayah dan petunjuk kepada kami. Sentiasa pohon hidayah ni adalah penting dalam hidup kita ni. Kerana tidak tergelincir daripada jalan yang benar. Nabi cerita pasal akhir zaman ni. Ada manusia yang paginya beriman, petang kufur pula. Petang dia kufur, esok pagi beriman. Petang pagi dia dapat sil masuk, income masuk. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba nak cari pelanggan, customer baru, tak masuk, tak boleh. Dia maki, dia kutuk. Kufur pada petang hari pula. Petang masuk sil, masuk income. Tiba-tiba nak mula pagi, Allah sabut, dia maki, dia marah habis. Ni bahaya. Jadi kita ni tahan lidah di akhir zaman ni. Tahan tangan, tahan lidah. Jangan sebut yang bukan-bukan, takut pahala kita rosak habis.
Surah Fatihah ini mengajar agar kita tidak ada sikap penting diri. Allah tak ajar kita ni belagak, sombong tak. Walaupun sembahyang seorang-seorang, kita tetap sebut juga dengan iyyaka na'bud. Ada nun tu maksudnya ramai-ramai. Takkan sebut iyyaka a'bud. Ya Allah, aku sedang sembah tak. Ya Allah, kami sedang sembah. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang. Sikap penting diri inilah yang disebutkan ananiyah, keakuan. Aku-akulah, hang-hang dah. Ikut suka dah nak jadi apa dia. Yang penting aku selamat. Ni syaitan cukup suka. Dan merupakan sifat iblis. Kerana ia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas dapat arahan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis kata apa? Ana khair minhu. Aku lebih baik daripada dia. Buat apa aku nak sujud? Manusia macam tu. Ni gaji aku. Ni duit aku. Buat apa aku nak sumbang kat dia? Cari sendirilah. Dia ada penting diri. Kan? Dan hari ini banyak berlaku benda macam tu. Maka surah ini mendidik agar tidak melupai saudara se-Islam yang lain. Kita semua ni saudara. Kan? Allah mengajar kita agar sentiasa bersama jamaah. Semua umat Islam adalah saudara kita. Hari ini umat Islam sendiri kuat bergaduh, kuat kutuk, kuat maki, macam musuh kita pula. Nauzubillah min zalik. Sedangkan Allah ajar dah dalam Fatihah kita dah baca setiap hari ni. Allah ajar kita jangan kutuk, jangan gaduh. Semua adik-beradik kita ni. Kan? Kerana itu kita tidak membaca kalimah a'bud kerana bukan diri kita sahaja mentauhidkan Allah dan orang lain pula dalam keadaan kesyirikan. Allah hebat. Memang hebat Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita. Dalam masa yang sama surah ini mengingatkan akan musuh umat Islam, iaitu apabila kita menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan pula mereka yang sesat, iaitu golongan Nasrani dan juga Kristian dan juga Yahudi. Kata para ulama, kalau betul-betul kita faham apa yang kita baca doa Fatihah ni, dalam Fatihah ni, pasti kita akan tak ikut cara Yahudi, cara Kristian. Sebab Allah dah sebut dah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tak boleh kamu ikut cara Yahudi, cara Kristian. Kan? Tapi Nabi cerita akhir zaman apa ni? Manusia akan tetap juga masuk dalam lubang bewak. Kan? Apa yang Yahudi tunjukkan caranya, nak ikut juga. Mudah-mudahan kita semua selamat, insya-Allah. Tak terikut-ikut dengan yang disebutkan dengan musuh Allah Ta'ala, Yahudi dan juga Kristian ini. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Ya salam. Azan. Tanya saya insya-Allah. Sila. Ya. Baik. Pertama, yang kedua, apabila selesai memberi data beri tasyahud akhir, imam dah bagi salam, tapi makmum masih doa lagi. Baik. Soalan yang pertama, kalau sekiranya imam sujud lah, kan? Kita nak terus angkat takbir, sujud terus ke, ataupun nak letak tangan di masa qiyam tu? Jawapan dia, angkat takbir, terus sujud. Terus sujud. Ni semalam saya cerita juga satu kuliah ni, ada berlaku dekat sahabat Nabi SAW. Satu hari datang lewat. Jadi Nabi SAW dah semayang, nak sujud dah. Dia baru masuk masjid, duduk di belakang. Angkat takbir, Allahu Akbar, sujud. Nabi duduk depan, sahabat tu di belakang sekali. Kemudian dia berjalan sikit sampai ke depan. Jalan dalam semayang ni boleh kan tuan? Boleh. 1000 kali pun tak apa, 1,000,000 pun tak apa. Syarat dia mazhab kita ni, jangan lebih 3 kali. 1, 2, stop. 1, 2, stop. 1, 2, 3, batal semayang. Habis semayang, Nabi panggil dia. Nabi doa kat dia. Zadakallahu hirsan. Moga Allah tambah semangat kamu untuk jaga semayang jemaah. Wala ta'ud, tapi jangan buat dah macam tu. Nabi kita kata jaga sungguh-sungguh sahabat ni, tak mau terlepas jemaah dengan Nabi. Dan ini di antara perkara sunat yang semakin hari orang tinggal. Kadang-kadang tengok imam sujud, dia tunggu dululah sampai imam diri, sekali baru ikut. Sedangkan waktu imam, mana yang kita sempat follow imam, follow terus, walaupun time sujud, walaupun time i'tidal dan sebagainya, sujud je. Yang kedua, kalau imam dah bagi salam, kita dalam tasyahud akhir tu kita nak baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Doa yang Nabi ajar tu lah. Boleh ataupun tidak? Ada dua keadaan. Boleh bagi orang yang muafiq, yang daripada ikut imam daripada awal sampai habis. Imam takbir, dia pun takbir. Kemudian lepas imam bagi salam, tak syarat dia bagi salam sama.
dia boleh lajak sikit untuk nak berdoa. Okey, ni muafiq maksudnya ikut imam pada awal. Kalau yang masbuk dia nak tambah lagi rakaat, orang macam ni tak boleh nak tambah lagi doa lepas mana tahbih tasyahud tu. Dia tak boleh baca lagi doa. Kalau dia baca, ada pandangan membatalkan sembahyang. Sebab dia baru di tengah-tengah sembahyang. Dia nak tambah lagi rakaat. Kalau dia sudah berada pada tasyahud akhir, tak apa, silakan. Sebab semua rukun dia sudah selesaikan. Okey? Maksudnya berdoa dalam sujud. Dalam fiqh ni dia panggil istilah, dia ada muwafaqah, dia ada muqaranah. Yang afdalnya apa ni? Yang afdalnya lepas imam bangun daripada sujud, dia pun bangun sekali. Itu dia panggil muwafaqah, ikut perbuatan imam. Tapi kalau imam dah bangun, dah duduk tasyahud akhir, dia duduk sujud lagi. Imam bagi salam, dia duduk sujud lagi. Maka situ kurang afdal. Dia kurang afdal lah. Sepatutnya dia muwafaqah. Dia ikut perbuatan imam. Imam bangun, dia pun bangun. Itu baru lebih afdal cara macam tu. Kalau buat macam tu, kurang pahala dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah, lemah kurang daripada saya. Sikit tuan-tuan saya nak iklan. InsyaAllah 12 Rabiul Awal ni, di surau Zakir kita ni akan buat daurah ni lah. Kitab Kenali Nabimu dengan 5 ilmu, cuti umum hari tu. Saya nak jemput lah hari Khamis insyaAllah di surah An-Nur section 20. Ni macam mana kita nak ilmu apa nak kenal Nabi. Ada cerita-cerita yang Nabi Allahumma salli alaihi sebut sesuatu sebelum sahabat cerita. Apa yang sahabat tak ada nak cerita lagi, tiba-tiba Nabi dah sebut dah. Ilmu apa kita nak tahu. Kalau tak dapat hadir, kok lah ada siapa-siapa nak tumpang kenduri sempena 12 Rabiul Awal sebut, bagi kat ni Ustaz Zakir kita ni. Ni ada budak pelajar tahfiz sekali akan datang, nak bagi makan untuk pelajar minum kan, insya-Allah lah. Dialu-alukan lah. Saya jemput semualah. Hari Khamis nanti insya-Allah 28 September 12 Rabiul Awal hari Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.